Bagi saya, antara cara untuk mendapatkan komunikasi yang berkesan adalah mestilah berbentuk dalam keadaan dua hala. Seterusnya, berjaya mendapat kepercayaan pendengar. Akhir sekali, orang yang disampaikan maklumat itu memahami apa yang disampaikan. Berdasarkan hasil daripada temu bual kita tadi, dapatlah saya simpulkan bahawa komunikasi dakwah ini mempunyai 6 prinsip. Yang pertama, kaulan sadidah, perlulah perkataan yang benar. Yang kedua, kaulan balighah, iaitu mudah untuk difahami. Yang ketiga adalah kaulan ma'rufah, iaitu menggunakan kata-kata yang indah, yang baik. Dan yang kelima, kaulan kalimah, ucapan yang mulia. Yang keenam, kaulan layyinah, kata-kata yang lemah lembut. Dan yang seterusnya, kaulan maisurah, iaitu penggunaan bahasa yang betul. Selain itu, saya juga ingin membuat penambahan, iaitu antara ciri-ciri komunikasi yang berkesan adalah yang pertama, maklumat itu berjaya untuk disampaikan kepada pihak pendengar. Yang kedua, perbualan itu terasa menimbulkan suasana yang seronok. Dan yang ketiga, berjaya memperoleh kepercayaan daripada sasaran kita. Dan yang terakhir adalah komunikasi yang berkesan itu mampu memberikan impak yang positif kepada pendengar. Maksud psikologi dakwah yang saya faham ialah tentang proses pembelajaran kejayaan manusia yang terlibat dalam proses pendakwahan, menulis dakwah. Seterusnya, saya akan menerangkan pula apa itu konsep psikologi dakwah. Untuk pengetahuan anda semua, psikologi dakwah ialah gabungan dua prinsip ilmu. Apakah prinsip ilmu itu? Yang pertama ialah prinsip ilmu psikologi. Prinsip ilmu psikologi ialah prinsip ilmu yang mengkaji secara saintifik mengenai tingkah laku manusia ataupun makhluk hidup. Dan yang kedua, prinsip ilmu dakwah iaitu tindakan mengajak seseorang untuk melakukan kebaikan. Jadi, apakah itu sebenarnya psikologi dakwah? Psikologi dakwah ialah satu disiplin ilmu yang menghubungkaitkan perkembangan hidup manusia yang melibatkan hal-hal kejiwaan dengan proses kegiatan dakwah. Dan seterusnya, saya akan terangkan pula apakah dan siapakah fokus psikologi dakwah. Fokus psikologi dakwah ialah kelompok yang menjadi sasaran untuk para pendakwah melakukan psikologi dakwah. Dan antara kelompoknya ialah masyarakat pedalaman, golongan kelas atasan, remaja yang berisiko, serta golongan non-Muslim dan juga golongan yang terbabit dalam isu-isu keruntuhan akhlak. Okey, seterusnya saya akan masuk kepada proses psikologi dakwah. Apa yang dimaksudkan dengan psikologi dakwah merupakan satu cabang ilmu baru yang merupakan gabungan pengajian psikologi dengan ilmu dakwah. Perkara utama yang perlu dilakukan bagi psikologi dakwah ialah memerlukan pelbagai pengetahuan mengenai segala yang berkaitan dengan psikologi dakwah. Selain itu, proses yang kedua ialah proses epistemologi. Epistemologi merujuk pada teori pengetahuan yang menjelaskan proses-proses secara mendalam untuk memperolehi ilmu pengetahuan. Di samping itu, proses yang ketiga pula ialah dasar aksiologi. Aksiologi dapat dijelaskan sebagai satu cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji hakikat nilai secara falsafah, iaitu ilmu yang meliputi nilai-nilai yang terkait dengan kebenaran. Okey, antara ciri-ciri dakwah dalam psikologi dakwah terdapat 5 ciri. Yang pertama, dakwah dapat memberikan penerangan kepada penerima dakwah tentang apa yang didakwakan. Yang kedua, penerima dakwah mestilah merasa terhibur dan seronok dengan apa yang dakwah yang disampaikan. Yang ketiga, dakwah berhasil meningkatkan hubungan baik antara pendakwah dengan penerima. Yang keempat pula ialah dakwah yang disampaikan dapat mengubah sikap penerima dakwah. Yang terakhir ialah dakwah berhasil dengan mendapat respon yang baik berupa tindakan daripada penerima dakwah. Kat sini ke?